balik berganda satu. Yang kedua, bila kita bagi pakai miskin, dia doa untuk kita. Kita sayang pada dia sebab kita nikmat Tuhan bagi pada kita. Dua. Yang ketiga, kita hilangkan penyakit-penyakit, baik penyakit batiniah atau penyakit lahiriah. Lemah jantung apa semua dengan sedekah. Dan asap dengki dan buang penyakit mazmumah ni dengan sedekah. Hati kita lapang, semayang kita tenang. Sebab kita yakin rezeki itu daripada Allah, bukan tangan kita. Dunia baik dalam poket, duit baik dalam poket atau dalam tangan. Jangan dunia dalam hati, kita akan baki dan kedekut. Jadi kita kena latih dan didik supaya kita paksa bagi biasa bentuk budaya. Harta bukan boleh memberi kebahagiaan, tapi zat harta, kerana zakat, kerana sedekah, kerana infak fi sabilillah, menjadikan hati kita tenang. Kelazatan dan kemanisan ketaatan kepada Allah memberikan jiwa yang disebut sakinah dan sa'adah, tenang dan bahagia. Itu yang kita nak, bahagia tuan. Tengok anak alhamdulillah rajin mengaji, pergi sekolah rajin, tengok Allah tak ada masalah. Contoh, tengok isteri pula rajin siang malam pagi petang buat kerja, ya Allah, masya-Allah. Tengok suami pula yang mendidik cari rezeki, Allah, masya-Allah. Hidup kita dalam suasana sakinah dan saadah. Itulah bahagia dalam bentuk ketaatan kepatuhan kita kepada Allah. Kita tinggalkan sementara, kita laju. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kata-kata, setengah kata-kata kena kata hadis, saya lebih kata-kata. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dia kata semua manusia itu mati. Mati mana jumud, statik. Ya, mati. Mati apa dia? Pertama sekali dia mati perasaan, emosi yang tak stabil, emosi yang tak terkawal. Ini ada juga tuan-tuan, budak-budak main kena marah, tak mandi, tak ada gosok gigi, mak penampak makan tak, main mata berayak. Sebab dia emosi tak stabil, mak pun tak stabil, bapak pun tak stabil. Ya, kesian bangun-bangun pagi begitu. Ya, kita bangun pagi mana kita menciriakan hidup kita. Dia kata perasaan, mati semangat. Semangat ni suruyah, perasaan. Semangat untuk berjuang, semangat untuk berkorban supaya untuk menang, semangat. Ya. Dan mati semangat, mati fikiran, tak mau fikir. Jenis tak boleh fikir, orang fikir untuk dia. Jenis tak mau faham, jenis tak faham-faham, bila pun tak faham. Pun satu penyakit, tuan-tuan. Ini satu, dipanggil lingkaran kemiskinan. Kemiskinan, kejahilan, kedegilan, kezaliman, kesesatan. Maka cukuplah kesempurnaan orang yang jahil lagi degil. Dia miskin, tak rajin. Dia jahil, tak mau belajar. Dia degil, tak mau dengar. Dia zalim, tak mau amal. Dia sesat, tak mau ilmu. Maka hidup dia dalam keadaan kejahilan dan kedegilan. Rugi, tuan-tuan. Ya? Rugi. Jadi saya mengajak diri saya, tuan-tuan, tidak ada pilihan lain. Kalau orang tanya saya, pertama sekali keberkatan, solat. Yang kedua nak ubah perangai, ilmu. Sebab Imam Ghazali mengatakan, ni apa lagi? Imam Ghazali mengatakan 4 asas nak berubah dengan hidayah Allah. Tuan-tuan catat, tuan-tuan. Kau nak berubah. Pertama dan utama sekali, kita kena ada tok guru, mentor kita. Atau dalam bahasa dia panggil tok nakib kita. Pendidik kita, murabi, guru yang mursyid. Yang kita serah pada diri kita kepada dia untuk dia didik kita, asuh kita, asah kita, asuh bentuk dan benar bidaya kita. Pertama ada tok guru, mentor dia. Yang kedua majlis ilmu. Jangan tinggal, jangan abai, jangan cincai, jangan batuk di tangga sambil lewa. Majlis ilmu. Sebab ilmu dengan hidayah. Ilmu ada roh. Dan yang ketiga, tuan-tuan, ada sahabat-sahabat yang sejati, bukan sahabat yang kerabat. Sahabat-sahabat yang melihat untuk membantu dan nasihat. Kita nak sahabat. Bukan sahabat hanya untuk di tepi jalan, hanya cawal pinggan roti canai satu keping. Tapi sahabat yang biasa mendoakan. Doa lagi mendoakan. Contoh, tuan-tuan, Rasulullah SAW bila berdoa dia sebut nama sahabat, bayangkan rupa-rupa. Tu macam dia ambil doa Rabitah tu. Doa Al-Masurat. Asal abana tiap-tiap malam dia bangun. Pernah satu ketika seorang sahabat masuk, ditangkap oleh jamaah Abdul Nasir, masuk penjara bawah tanah, sil bawah tanah tu, sel bawah tanah. 2 orang, tuan-tuan. Bila masuk, tuan-tuan, hak seorang tu nampak bibir mulut dia bergetak-getak, mata dia nampak menitih jernih mutiara. Sahabat bertanya, ya akhi, ini sahabat ni, senjata sahabat, wahai sahabatku, mengapa kamu menitiskan air mata, nampak bibir kamu begitu pucat dan bergerak-gerak tergetar-getar? Apa dia kata? Apakah kau bimbang anak yang ditinggalkan di rumah? Apakah kau sayang isteri yang tinggalkan di rumah? Apakah mak bapak kamu tinggal di kampung halaman kamu? Kerana mereka memisahkan kita dengan dalam penjara. Mereka boleh pisahkan kita dengan isteri, dengan anak, dengan keluarga, dengan masyarakat.
tapi mereka tahu pisahkan kita dengan Allah. Mereka tidak mampu memisahkan kita dengan Allah, biarpun kita di mana kita berada. Sebab kita tegakkan kalimah Allah, bukan hanya sekadar mengucap 2 kalimah syahadah saja. Itu beza dia. Jadi kita kena faham konsep akidah, konsep ibadah, konsep fikrah. Ini jasadiah dalam hidup kita sebagai orang Muslim yang mukmin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita membantu dan membina. Ruang dan peluang diberi. Orang yang rancang yang akan cemerlang. Kesempatan, jangan tunggu kesempitan. Benda berlalu, hanya kenangan. Sejarah tak boleh padam. Masa depan penentu kehidupan kita, tuan-tuan. Baik, saya tinggalkan. Mati fikiran. Sebab itu nak mengangkat martabat, tuan-tuan, saya mengajak diri saya, mengajak tuan-tuan semua, kita mengangkat dengan budaya ilmu. Yang sambung pelajaran, teruskan. Nah, sekolah saya dah suruh buat PhD, buat master, boleh. Bagus, saya kata. Belajar dunia, tapi akhirat jangan tinggal. Dah dapat jazah, dah dapat jazah, tapi kualiti pengajaran mesti meningkat. Ilmu meningkat, perangai berubah, baru ada keberkatan. Tapi kalau hanya berubah, tapi lebih teruk daripada amalan, itu fitnah ilmu. Ilmu, tuan-tuan, dia ada roh. Ilmu yang dekat dengan kita, ilmu yang membawa kita tunduk dan patuh pada Allah. Tapi kita nak roh yang hidup dan menghidupkan amalan kita. Itu yang kita cari, tuan-tuan. Bukan hanya disebut tapi tak diikut. Itu kita takut fitnah ilmu. Dalam satu hadis yang sahih dia katakan, siapa-siapa tak kira siapa dalam mencari ilmu agama untuk disebut namanya, untuk dapat ganjaran yang seberapa, dan termasuk untuk menghina orang-orang yang jahil, maka dia fil nar, masuk neraka. Bukan kerana nak disebutkan tu alim, bukan nama disebutkan populariti, dia bayar ganjaran, bukan kerana nak lawan orang-orang jahil, nak peleceh orang jahil. Tiga-tiga benda ni akan masuk neraka. Wal ya na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, kita pertama jaga hati, jaga keluarga. Itu yang tak. Baik, tuan-tuan, saya tinggalkan. Sedangkan yang tidak mati adalah mereka yang berilmu. Ilmu ni macam lampu dan cahaya. Lagi kuat cahaya, lagi kuat habar dah. Minda diasah, jiwa diasuh. Amalan buat sungguh-sungguh, baru kita membentuk person and quality, personality. Disebut syakhsiah fardiyah yang bersifat harakiyah. Mana diri pencetus perubah, diri sebagai perancang pelaksana dalam budaya membina ibadah kita kepada Allah. Baik, contoh. Baik, orang yang berilmu pengetahuan itu pun kadang-kadang tertidur. Na'udzubillah, ini fitnah ilmu. Ada yang ada ilmu hanya pandai bercakap tapi tak buat. Na'udzubillah min zalik. Diceritakan dalam satu hadis yang sahih, seorang ulama di dunia bercakap, tuan-tuan, tapi tak beramal. Di akhirat dia masuk dalam neraka, dia berpusing-pusing, tuan-tuan, macam lipai kudung. Sahabat-sahabat bertanya, ya akhi, wahai saudaraku, pasal apa dia? Dia dulu tok alim, tok guru elok ni. Orang nama populariti tapi masuk neraka. Dia jawablah, aku dulu macam apa? Agak aku kata tapi aku tak buat. Tu je contoh, na'udzubillah. Jadi ilmu ni, tuan-tuan, bukan untuk cari benda. Ilmu ni untuk jadi takwa. Baik dunia akan jadi akhirat, kadang-kadang akhirat jadi dunia. Wal ya na'udzubillah. Baik, sambung, tuan-tuan. Orang yang bekerja, kita bekerja, tuan-tuan, cari makan, cari keredaan. Sebab Maslow dia kata, cari makan ada 5 tahap. Tapi saya punya pemikiran, saya bukan Maslow. Ni Islam slow-nya. Ya, tu. Baik. Islam slow dia kata, pertama cari makan apa? Cari makan. Buat apa? Cari makan. Bunyi pun pelan. Buat apa? Makan. Nampak jawapan tu sudah melambangkan perasaannya. Cari makan. Yang kedua, cari kekayaan. Sambil dia kerja, dia meniaga, tak salah. Dia doa jadi kaya. Lagi satu, cari nama kekuasaan. Dan akhir sekali, tuan-tuan, ada 2 lagi yang tuntut Islam. Cari rezeki yang berkat, cari redha Allah. Pertama, cari makan untuk dunia, untuk biologi. Kedua, cari kekayaan untuk luxury. Untuk kuasa, pemimpin. Yang 2 sekali ialah cari keredaan dan cari keberkatan. Macam kita kahwin, tuan-tuan. Siapa kahwin? Dia buat munakahan. Dia fitrah. Kena kahwin. Bila kahwin, menunaikan hajat. Bila menunaikan hajat, kita cari harta. Ada tempat. Bila ada tempat, ada kereta, ada alat. Rumah kita ada luxury. Dapur semua elok. Alhamdulillah. Dapat benda. Lepas tu apa lagi, tuan? Dapat zuriat. Lepas dapat zuriat, itu nak tegakkan syariat. Dia bukan sekadar itu. Jadi makna kita kena memahami konsep membina keluarga baiti jannati. Ini yang kena bina. Okey, saya tinggalkan laju, tuan-tuan. Sambung. Mati jasad kerana roh. Roh ni, tuan-tuan, menghidupkan jasad kita. Ya.
Kadang-kadang kita lebih kepada jasad daripada roh. Ya, minta maaf lah tuan-tuan, kadang kita lebih pakaian kita, badan kita sanggup kadang pergi kedai-kedai yang mahal-mahal nak bagi muka cantik, nak ubah warna dan rupa. Tapi tak fikir macam nak bagi amalan yang baik. Allahu Akbar. No? Kadang-kadang itu contoh. Jasad kita ni utama, tapi roh kita tak peduli. Ya. Yang kedua, roh. Mati roh tanpa amal. Ada roh umur panjang tapi tak cemerlang, badan sihat tapi tak taat, rezeki banyak melimpah, roh tapi tamak aloba, na'udzubillah. Ya. Mati amal kerana ilmu. Amal terhenti sebab tak ada ilmu. Orang yang alim sentiasa belajar, sentiasa mengajar, jadi orang yang pintar. Orang yang jahil lagi degil, dia rasa dia tahu semua, maka dia akan jadi orang yang jahil. Ya. Kemudian dia kata di sini, mati ilmu tanpa ikhlas. Dia sesuai dengan tajuk kita untuk membudayakan ilmu kerja dan ilmu kita sebagai akhlak yang mulia, insya-Allah. Baik, sambung lagi sikit insya-Allah. Konsep kerja mungkin dah ulang berkali-kali, banyak kali dah. Cuma kita nak hadamkan, nak meresap, menyerang. Macam kita tahu sembahyang 5 waktu ni berkat, sembahyang jemaah di masjid lagi bagus. Sebab saya baca satu buku, buku ni lah. Buku ni. Dia kata, kalau kita sembahyang subuh dengan Isya, waktu subuh berjemaah di masjid, pahalanya berganda-ganda. Semua orang tahu dah, kalaulah kita tahu pahalanya, ganjaran sembahyang subuh dengan Isya, kita akan mengesok walaupun merangkak datang ke masjid. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, saya mengajak diri saya, bila kita sembahyang di masjid tuan-tuan, di rumah Allah ni macam tasik rahmat. Kita pergi di situ, kita sembahyang, kita cedok tasik tu, kita buat balik ke rumah kita. Kita sembahyang di masjid, tapi rahmat di masjid tu, turun di masjid tu akan terbawa balik ke rumah kita. Suami yang sembahyang berjemaah di masjid, berjemaah waktu subuh, waktu Isya, ada 5 waktu, dia balik rahmat tu, bertali arus dia di rumah. Tuan-tuan, saya ada satu seorang nama Pak Mae. Saya cerita ni orang Jarak. Pak Mae ni tuan-tuan, bini dia mati awal, dia duda. Anak kalau tak salah 7 orang, semua masuk universiti. Saya pernah berforum dia dengan satu program di Jarak, di Padang Menora. Dia orang kuat tablik, puasa sunat, mayang tahajud, Quran, sunat duha, memang tasbih di tangan. Nampak kecil tapi kesan dia besar. Tuan-tuan, semua anak dia masuk universiti, termasuk cucu dia di sekolah saya, antara pelajar terbaik di Matang Janggui. Anak dia menikah orang rantau panjang. Saya nak cerita sikit tuan-tuan ni, cerita. Dia kata, saya tu Haji tak pernah beli ikan besar, semua ikan termenung. Anak saya beli ikan besar tapi tak mahu, dia makan ikan termenung. Tu nak cerita kemiskinan dia, tidak mengajar tentang kerajinan dia tu. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam masa 4-5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, waktu subuh di sekolah, di masjid Jarak tu tuan-tuan, anak dia sembahyang subuh. Siapa tengok baris nak dia 4-5 orang, dia akan bawa berengkir-engkir pergi sembahyang subuh. Lepas anak ada semua dah kerja tuan-tuan, baru anak cari mak, paksa bapak suruh menikah. Bas menikah tuan-tuan, dah dapat penyakit. Bini lu jaga suami. Tengok tuan-tuan, yang kata baiti jannati tu nak cerita keberkatan. Berkat ni tuan-tuan bukan benda, tapi jiwa tenang, hati lapang. Dan sebaik-baik lapang, anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Zuriat. Tuan-tuan. Jadi saya mengajak lagi itulah. Yang kita carilah mardatillah. Kita buatlah posisi yang Tuhan bagi pada kita, insya-Allah. Pertama tuan-tuan, niat. Niat ni daripada hati. Niat ni kita rahsia dengan Allah. Ya. Contoh satu ketika, Salman Al-Farisi, seorang sahabat Rasulullah yang masuk generasi awal Al-Quran. Dia datang pada Iran. Iran dulu Parsi. Dia datang kepada Muhammad. Masuk tak masuk Islam, bagi nak test. Dia kata, Muhammad, ni aku nak bagi sedekah dengan zakat kamu. Rasulullah kata, wahai Salman Al-Farisi, aku Nabi dan Rasul, aku haram makan zakat, haram makan sedekah. Dia langkah 3 langkah, dia patah balik. Sekarang aku niat nak bagi hadiah pada kamu. Kalau betul hadiah kamu niat kena hadiah pada aku terima hadiah. Mana hadiah tu boleh diterima, zakat tak diterima. Tu membezakan niat dengan amalan kita. Begitu juga kita niat kerja ni sebagai ibadah, jadi ibadah. Kalau niat cari makan, takat cari makan lah. Itu contoh. Apatah lagi niat kena jihad. Allah, macam kita mengajak budak bekal luluh periksa, dapat kerja, luluh periksa, tahu dosa tahu pahala, masuk syurga. Hebat. Bawa anak yang hebat, guru yang hebat. Kalau dapat kerja saja, tapi luluh jadi manusia masuk syurga. Ini yang kita cari, dunia dan akhirat. Hantar tuition kata nak pergi dapat 5A, tapi agama wal buta. Wal iya na'udzubillah min dzalik. Okey tuan-tuan. Baik, sambung.
Yang kedua ikhlas. Ikhlas dah cakap dah. Perkara dan benda nak buat dah semua tuan-tuan. Ada 5 syarat. Niat dia, ikhlas. Perkara dan benda mesti betul dan benar. Cara jalan dia, sunnah dia, royah dia, matlamat dia, ikut sunnah Nabi Rasulullah sebagai idola. Kemudian kembalikan natijah. Kembalikan natijah kita ni, aku buat, aku serah kembali padamu ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah datang, kepada Allah aku kembalikan segala urusan ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita serah balik. Kalau tidak, kalau bergantung pada kita, kita dua. Satu, kita sombong. Kedua, kita tamak. Kalau kita buat kerana manusia, kita buat kerana benda. Tapi kalau buat kerana Allah Ta'ala, ni rezeki Tuhan bagi. Allah bagi, aku bagi. Aku miliki, aku senang hati. Itu. Ya, dan akhirnya tunaikan segala amalan asas, iaitu solat. Tuan-tuan yang ada sama-sama kita ni semua ni, kalau boleh tuan-tuan, saya bukanlah kalau boleh, seboleh-boleh mungkin azamkan kalau boleh tiap-tiap hari sembahyang Jumaat. Sembahyang berjamaah. Saya pun kadang-kadang balik ceramah lorok lepas telefon Umi, udah sembahyang tak sembahyang? Okey, siap. Bukan siap ni apa siap ni lah. Siap, kita nak sembahyang. Tu. Nak kena faham tu ayat tu. Boleh faham tak apalah. Jangan salah faham. Okey, sambung. Buat dia dapat 27, saya dapat 27. Tambah anak pula seorang, lagi 27. Adik sembahyang air dapat 27, adik sembahyang seorang dapat 1. Adik sembahyang 1 dapat RM1, adik sembahyang air dapat RM27. Ui, banyak tu. Banyak. Kecil kita paksa, besar dia biasa. Bila biasa jadi budaya, kita bahagia. Mula kena paksa, kalau tak paksa tak biasa. Kita tak biasa je. Hei, biasa je kalau telefon, kan orang telefon suami cakap kasar dengan bini yang orang lain. Ya ke? Yalah, tendeng. Okey, sambung. Baik, sambung. Okey. Dah saya tak kata siapa-siapa hidup ataupun mati kalau kena pada muka. Baik. Baik, kita pergi kepada tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Satu buku. Saya ambil dalam satu buku, saya baca buku tu dan saya buat nota. Tuan-tuan mari tengok tuan-tuan. Ini penting ni. Kalau buat catatan penting. Kalau tuan-tuan tak baca, buat catat. Tuan-tuan malas baca. Pertama tuan-tuan, dalam hidup kita ni tuan-tuan ada 6 yang disebut rezeki. Dalam buku tu. Pertama, dia mula sepatutnya terbalik ni. Sepatutnya taufik dan hidayah. Bukan mula dengan hidayah, dia mula dengan taufik. Sepatutnya begitu, tapi tak boleh tersilap. Taufik ni pertolongan, bantuan, laluan, sokongan. Hidayah ni panduan. That's right. Pandu, ilmu. Hidayah, pertolongan, ruang, peluang, sehat, taat, berkat. Itu taufik. Ada seorang sahabat saya, dia balik pulang nama Taufik, tapi memang bagus dia. Cikgu Taufik. Mata tak nampak insya-Allah, tapi lampu insya-Allah dia clear. Dia naik motor dalam kampung laju. Bagus. Nama Taufik. Ada kampung saya seorang nama Mat Saleh. Memang hingga bila selok terlondeh. Bini pun nampak pusat terbojeh. Allah tahu. Baik, hidayah. Jadi tuan-tuan, dua ni benda yang asas.